Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. La ilaha illallah Muhammadar rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil 'ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wa nashra bihi hatta ya'tana al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harimna lazata ma'asati warzuqna lazata ta'atik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma amin summa amin walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia, di tempat yang mulia, pada ketika dan waktu yang mulia, setelah mana mengerjakan ibadah yang mulia yakni salat, dapat lagi kita bersama-sama dengan niat i'tikaf, duduk bersimpuh dalam barisan ilmu. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua dan doa kita dimakbulkan, dan juga diberikan rezeki yang baik kepada kita, zahir dan batin, berikan kesihatan yang baik kepada kita, dan dengan keberkatan majlis ilmu ini juga mudah-mudahan diangkat segala wabak dan musibah daripada kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, jadi sebelum kita nak lanjutkan pengajian kita daripada kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimallahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fi darain amin. Untuk makluman, buku belum sampai lagi. 3 hari bulan 8 dipost. Sekarang sudah 21 hari bulan, hampir sebulan. Hampir sebulan lah. Kalau minggu depan tak sampai juga, wallahu alam. Minggu depan sampailah. Kalau saya pun resah, tuan-tuan lagi resah kan. Tunggu bila nak sampai. Insya-Allah mudah-mudahan selamat sampailah. Jadi tak mengapa kita sambung pengajian kita. Apa yang kita telah sebutkan sebelum ini tentang masih lagi bab 1 sebelum kita masuk bab yang kedua pada malam ini, iaitu tentang adab setelah mana kita bangun tidur, kemudian adab tentang berpakaian sebagaimana telah disebutkan sebelum ini. Pakaian-pakaian yang dipakai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya yang kita sebut iaitu jubah, ridak, kopiah, kain sarung ataupun kain pelikat lah, kain sarung. Tapi yang Nabi pakai kain sarungnya tidak berjahit, kita pakai berjahit. Kemudian termasuk juga pakaian Rasulullah SAW itu adalah cincin, yang mana sunat kalau pakai cincin waktu solat dapat pahala. Jadi kalau pakai cincin waktu solat dapat pahala. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Sa'id bin Malik bin Sinan, dikatakan apabila Rasulullah SAW mengenakan baju, selendang, ridak ataupun serban, baginda akan membacakan doa. Jadi apabila baginda memakai pakaian, baginda akan baca doa, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan pakaian ini dan kebaikan apa yang ada pada pakaian ini, dan aku berlindung kepadamu daripada keburukan pakaian ini dan keburukan apa yang ada padanya. Ini apabila baginda memakai pakaian, baginda akan membaca doa tersebut. Kemudian daripada hadis Muaz bin Anas anna Rasulullah SAW qala man labisa sauban jadidan faqala alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min khairi haulin minni wala quwwatin ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambi. Sesiapa yang memakai pakaian yang baru, maka ucapkanlah alhamdulillahilladzi kasani. Ini doa apabila memakai pakaian, supaya apa? Supaya Allah memberikan anugerah rezeki, sebagai syukur Allah bagi rezeki, bagi pakaian. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Siapa yang baca doa ini ketika mana memakai pakaian, ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambi, Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu.
Jadi dosa-dosa yang kita yang telah lalu itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu tentang adab ketika mana bangun daripada tidur dan juga sedikit berkaitan dengan adab berpakaian. Kemudian kita masuk adab yang kedua, iaitu adab-adab masuk ke dalam tandas. Jadi cantiknya Islam ni, kerana Islam mengajar adab itu daripada sejak sebelum kita lahir, kan? Sebelum kita lahir lagi dah diamalkan, diajarkan adab ataupun dipraktikkan adab-adab Islam. Kemudian setelah lahir dan sampailah kita meninggal, adab itu ditekankan di dalam Islam. Bab yang kedua adalah adab-adab masuk ke dalam tandas. Ini adab-adab masuk ke dalam tandas. Bila bangun daripada tidur, itu biasanya maklumnya kita akan masuk ke dalam tandas. Kita akan pergi ke tandas. Wa imma nak pergi tandas tu qada hajat, ataupun kita nak mandi dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jatuh. Baik, kata Imam Al-Ghazali, apabila engkau mahu masuk ke dalam tandas untuk menunaikan hajatmu. Jadi apabila kita nak masuk ke dalam tandas, nak menunaikan hajat. Nak menunaikan hajat ni sama ada kita nak qada hajat ataupun nak mandi, termasuk daripada hajat jugalah. Nak masuk tandas nak cukur misai katakan, pun termasuk daripada hajat juga. Nak ambil wuduk pun termasuk daripada hajat juga. Maka dahulukanlah kakimu yang kiri, dan ketika engkau keluar daripadanya, yakni daripada tandas, maka dahulukanlah kakimu yang kanan. Jadi dalam pada permulaan bab yang kedua ini, Imam Al-Ghazali menyebutkan apabila kita nak masuk ke dalam tandas, kita nak nunaikan hajat kita, apa-apa hajat kita yang berkaitan dengan tandas, ketika mana kita nak masuk ke dalam tandas tu, nak qada hajat besar ke hajat kecil, nak ambil wuduk, nak mandi dan sebagainya, kita mesti dahulukan kaki kita yang kiri. Dahulukan kaki yang kiri. Itu ketika mana nak masuk dalam tandas. Dan apabila kita nak keluar daripada tandas nanti, kita dahulukan kaki yang kanan. Jadi adabnya, kita nak masuk tempat yang tidak dimuliakan, tandas tu tempat tidak dimuliakan oleh syarak, maka kita dahulukan kaki kita yang kiri. Dan apabila kita nak masuk ke tempat yang dimuliakan, seumpama masjid, rumah, kita dahulukan kaki yang kanan. Jadi dia terbalik. Kalau kita masuk tempat yang dimuliakan tu kaki kanan, keluar nanti dengan kaki kiri. Kalau kita masuk tempat yang tidak dimuliakan tu dengan kaki kiri, permulaannya nanti kita nak keluar mula dengan kaki kanan, ataupun didahulukan dengan kaki kanan apabila keluar nanti. Itu selesai daripada hajat kita. Begitu juga kalau kita nak masuk tempat-tempat yang kotor, seperti tempat pembuangan sampah, tempat penyembelihan. Jadi kita masuk, langkah kaki kita dengan kaki kiri ketika mana masuk. Nanti nak keluar daripada situ dengan kaki kanan. Itu perbezaan antara tempat yang dimuliakan dengan tempat yang tidak dimuliakan. Dan janganlah engkau membawa sesuatu yang ada padanya tulisan nama Allah Ta'ala dan Rasul-Rasulnya. Dan ketika mana kita masuk ke dalam tandas itu, jangan kita bawa sesuatu yang ada nama, tulisan nama Allah, ataupun tulisan nama Rasul, ataupun tulisan nama para malaikat, nama-nama yang dimuliakan, sama ada bertulis Jawi ke, Arab ke, tulis Roman ke, kan, Rumi ke. Jangan bawa masuk ke dalam tandas. Ketika mana masuk ke dalam tandas. Itu ketika mana kita masuk dalam tandas. Kalau ada, kita letak di luar daripada tandas. Letak di luar daripada tandas. Jangan bawa masuk ke dalam tandas. Dan jangan pula engkau masuk ke dalam tandas itu dengan keadaan tidak menutup kepala. Ini bila kita masuk ke dalam tandas, selain daripada tadi kita masuk dengan kaki kiri, dahulukan kaki kiri, jangan kita masuk tanpa kita tutup kepala kita. Maksudnya bila kita masuk tandas tu kena ada sesuatu yang menutup di kepala kita. Sama ada kita berkopiah ke, bersongkok ke, letak kain ke, tak kisahlah apa-apa, janji tutup kepala ketika masuk ke dalam tandas. Mesti tutup kepala. Habis sangat tak ada pakai gunalah cebok ke, letak di kepala. Kalau habis sangat tak ada kan, letak cebok di kepala.
Maksudnya kena letak sesuatu yang ada di kepala kita. Sebab tu kalau kita adat kita di kepala kita ni sentiasa ada kopiah ataupun songkok, maknanya tak ada masalah. Masuk mana-mana tandas pun atas kepala dah ada sesuatu yang menutup. Ataupun baju yang kita pakai, kita tanggallah dulu baju kita yang kita pakai tu letak di kepala kita kalau tak ada sesuatu yang lain. Ataupun kita bawa apa nama ni sapu tangan, kan? Selalu ada sapu tangan kan? Letak sapu tangan atas kepala. Habis sangat tak ada, semua tak ada. Apa semua tak ada nak letak atas kepala? Letak tangan di atas kepala. Tapi susah sikitlah letak tangan atas kepala. Mesti ada sesuatu diletak di atas kepala ketika mana masuk ke dalam tandas. Kemudian atau tidak berkasut, maknanya masuk ke dalam tandas tu jangan tidak berkasut. Maksudnya tidak berselipar ataupun bersandal lah, selipar tandas. Bukan masuk kasut yang bertali tu. Kalau kita masuk tandas awam tu, ialah tandas rumah kita jangan pula letak kasut bot kat situ dalam tandas tu. Maksudnya selipar lah ataupun selipar tandas tu. Maknanya masuk di dalam tandas. Pertama tadi masuk kaki kiri, kemudian sebelum nak masuk tu baca doa dululah. Baca doa dulu kan. Baca doa ketika mana nak masuk dalam tandas tu, bismillah a'udzubillahi minar rijsin najas. Bismillah a'udzubillahi minar rijsin najisi al-qabisil mukhbisi syaitanir rajim. Ini doa yang Imam Ghazali sebut dalam kitab inilah Bidayatul Hidayah. Kalau kita baca yang umum tu lah. A'udzubillahi minal khubusi wal qaba'is tu. Tu yang paling ringkas. Supaya apa? Kita minta jauh daripada kotoran najis yang ada dalam tandas tu. Maksud kotoran najis yang ada dalam tandas tu daripada syaitan yang ada dalam tandas. Tempat syaitan tu memang tempatnya di tandas. Yang kedua adalah berlindung daripada kotoran yang boleh membawa kita bawa penyakit kepada kita yang ada di tandas. Sebab tu kena pakai selipar tadi, selipar tandas supaya tidak terkena najis, kena di badan kita nanti menjadi penyakit kepada kita, mudarat kepada kita. Sebab tu kena pakai sandal di tandas, dalam tandas. Maksudnya dalam tandas tu ada selipar tandas. Nanti kita nak keluar pun ada selipar di luar tu, luar daripada tandas. Rumah kita ada dua selipar lah. Selipar sampai ke tandas, masuk dalam tandas selipar lain. Nanti daripada tandas nak keluar daripada tandas tu ada selipar yang lain. Supaya kita sampai di tempat sembahyang kita, tempat kita nak solat kita tu dalam keadaan kita bersih lah. Sebab kita tak tahu di lantai-lantai rumah kita tu mungkin ada bekas najis ke apa ke, kita tak tahu. Jadi kita adat je pakai selipar sampai ke tempat solat kita. Jadi maknanya pertama tadi baca doa sebelum masuk tandas. Baca doa tu sebelum masuk tandas. Jangan dah masuk tandas baru baca doa, sebelum masuk tandas. Kemudian langkah kaki kiri ketika mana masuk ke dalam tandas. Kemudian yang ketiga adalah letakkan sesuatu di atas kepala kita. Kain ke apa ke letak di atas kepala kita. Kemudian yang keempat bersandal, maknanya berselipar, pakai selipar tandas ketika mana dalam tandas. Dan jangan bawa masuk sesuatu yang dimuliakan, nama Allah ke, nama Rasul, nama malaikat, bawa Quran ke apa ke, ataupun buku-buku yang ada tulisan ayat Quran dan sebagainya, jangan bawa masuk ke dalam tandas. Dan ketika engkau keluar daripada tandas, tadi kalau kita masuk dalam tandas tadi, kita baca doa masuk tandas. Yang ni kita keluar daripada tandas, pun kita baca doa keluar daripada tandas. Maksudnya, bila keluar daripada tandas, keluar dengan langkah kaki kanan, kemudian baru baca doa, dia keluar daripada tandas. Iaitu, Kufranak alhamdulillahillazi azhaba anni ma yu'zini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Ya Allah, berikanlah keampunan kepadaku, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripadaku sesuatu yang menyakitiku dan mengekalkan di dalam tubuh badanku sesuatu yang memberi manfaat kepadaku. Ini doa keluar daripada tandas.
Doa paling pendek ghufranak. Sudah siap. Sudah. Doa yang paling pendek keluar pada tandas tu cukup baca ghufranak saja. Kalau tak nak baca yang panjang-panjang tu lah. Sekarang ni mudah, dah ditampal kan, dekat luar daripada tandas tu dah ditampal dah doa. Nak masuk tandas pun dah ditampal dah doa kan. Kalaupun tak hafal, tengok situ bacalah daripada situ. Kalau tak hafal lah. Tapi takkanlah tak hafal kan, hari-hari masuk tandas, tiap-tiap waktu masuk tandas, mesti hafal. Tu maknanya doa keluar daripada tandas. Selain daripada doa masuk ke dalam tandas tadi. Kemudian kata Imam Al-Ghazali lagi seterusnya, dan sebaiknya hendaklah engkau siapkan segala yang engkau perlukan untuk beristinja itu sebelum engkau qada hajat. Apa maksud istinja ni? Sebelum qada hajat. Istinja, apa maksud istinja? Istinja itu daripada segi syarak, hukum syarak, istinja itu adalah menghilangkan najis. Menghilangkan najis yang keluar daripada dua jalan. Jalan hadapan ataupun jalan belakang. Daripada kubul, kemaluan depan, ataupun daripada dubur, kemaluan belakang. Sama ada menggunakan air ataupun lain-lain yang boleh menggantikan air, itu masuk istinja. Itu masuk istinja. Maksudnya bila kita masuk ke dalam tandas ada dua istilah lah di sini. Maksudnya qada hajat, kita buang najis tu. Kemudian istinja. Istinja tu kita nak bersihkan kotoran yang ada pada tubuh badan kita yang keluar daripada laluan hadapan ataupun yang keluar daripada laluan belakang. Sama ada menggunakan air ataupun sesuatu yang menggantikan air. Nanti kita sebutlah. Kalau tak ada air, apa yang boleh kita gunakan untuk kita istinja, nak buang kotoran ataupun nak bersihkan najis-najis yang keluar daripada dua jalan tersebut. Itu masuk istinja. Jadi sebelum kita nak masuk ke dalam tandas itu, kata Imam Al-Ghazali, kita dah siap sedia dah kan, alat-alat untuk istinja. Ini maksud zaman dulu tidak ada air. Macam zaman kita ni dah ada pipe air, saluran air. Masuk tandas tu dah ada air siap-siap dah. Kalau zaman dulu tak ada air, nak kena ambil air bawa pergi tandas. Air bawa pergi tempat buang najis kan. Untuk istinja. Sekarang dah ada, senang. Masuk tempat ataupun tandas tu dah ada air. Jadi kalau waktu tidak ada air, kita kena bawa air lah untuk kita istinja selepas daripada kita qada hajat. Baik, hukum istinja. Hukum istinja antaranya ialah wajib. Antaranya ialah wajib kita istinja. Wajib ketika mana? Ketika jika dengan sebab kita buang air kecil ataupun air besar itu, ataupun keluar benda yang najis dalam keadaan basah seperti darah dan sebagainya, ini wajib kita bersihkan, wajib kita sucikan. Ini wajib. Kemudian istinja boleh jadi haram. Boleh jadi haram jika kita istinja tu dengan air hasil rampasan, air kita curi kan. Cari air tak jumpa, pergi curi air orang, lepas tu pergi istinja. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Sama macam orang dia tak ada berus gigi, tak ada ubat gigi, dia pergi ambil ubat gigi orang lain, ambil berus gigi orang lain tanpa izin. Bila tanpa izin namanya mencuri lah. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Baik, rukun istinja. Rukun istinja ada 4. Rukun istinja ada 4, iaitu orang yang nak istinja tu. Pertama, orang yang nak berstinja. Yang kedua, apa yang nak diistinjakan, itu najis lah, kotoran yang keluar daripada tubuh badan kita. Yang ketiga, tempat yang kita nak istinjakan tu, tempat yang kita nak bersihkan tu. Dua kemaluan tadi, kemaluan hadapan dengan kemaluan belakang, tu yang ketiga. Yang keempat, alat istinja. Alat istinja tu air ataupun sesuatu yang menggantikan air. Kalau tak ada air, misalnya guna batu ataupun benda-benda yang kesat. Ini hukum rukun istinja. Orang yang nak istinja, sesuatu yang kita nak istinjakan, itu najis, tempat yang kita nak istinja, dua laluan tadi. Kemudian yang keempat adalah alat untuk kita istinja, air ataupun batu yang menggantikan air ataupun sesuatu yang kesat. Itu nanti kita detailkan nanti.
Dan jangan engkau beristinja dengan air di tempat qada hajat. Ini kalau di tempat yang tak pakai mangkuk tandas. Ini zaman dulu lah. Zaman dulu mana ada mangkuk tandas, kan? Kalau nak istinja, nak qada hajat, kena pergi tempat jauh-jauh yang tak ada, jauh daripada pandangan orang ramai. Duduk sebalik batu ke apa ke, di tempat yang jauh yang tidak nampak pada pandangan orang ramai. Kemudian bila nak istinja, nak basuh tu, jangan kita istinja di tempat kita qada hajat. Supaya apa? Supaya tidak air terpercik najis tu terkena pada badan kita. Maknanya qada hajat tempat lain, istinja tempat lain sikitlah. Itu waktu tidak ada mangkuk tandas. Sekarang dah ada mangkuk tandas, kat situlah kita istinja. Pada qada hajat kan. Maknanya zaman sekarang ni dah mudah. Dah mudah. Dan hendaklah engkau beristibra'. Istibra'. Dan hendaklah engkau beristibra', iaitu melawaskan. Melawaskan istibra' ni maknanya kita melawaskan ketika mana kita qada hajat tu. Baik, sebelum nak masuk tentang istibra' ni, kita pergi dulu pada alat istinja tadi. Alat istinja tadi. Alat untuk beristinja yang maklum kita tahu adalah air kan? Air. Ataupun batu, ataupun benda yang seperti batulah, daripada benda-benda yang suci, yang beku, dan bukan benda yang dihormati. Maknanya kalau tidak ada air, boleh guna batu, ataupun sesuatu benda yang kesat, yang kesat, yang bukan benda yang kita hormati. Contohnya roti kering. Roti kering tu keras, kesat, tapi sebab dia benda makan, tak bolehlah nak guna untuk istinja. Batu, kalau tak ada batu, benda-benda yang kesat lah. Okey. Apa yang kita tak boleh guna? Kalau tidak ada air, apa yang kita tidak boleh guna ketika mana kita istinja? Yang pertama, benda yang cair. Tak boleh guna. Kalau tak ada air, tak boleh guna benda yang cair. Seperti apa? Air mawar, cuka. Guna cuka, guna air mawar. Tu tak boleh. Kalau tak ada air. Yang kedua, benda yang mutanajis, benda yang kena najis. Benda tu dah kena najis, tak boleh guna lagi. Ataupun memang benda tu zatnya najis. Contoh tadilah tai unta, tai lembu, kering kan, kesat, tak boleh guna sebab dia benda tu ada najis. Yang ketiga, ataupun benda yang tidak boleh menanggalkan najis. Benda yang tak boleh tanggalkan najis, seperti tanah yang hancur. Tanah yang hancur kan, yang berdebu tu tak boleh nak tanggalkan najis. Ataupun benda yang licin, yang tak kesat, licin. Seperti apa? Seperti buluh ke, kertas plastik ke, yang licin, yang tidak ada permukaan yang kesat. Yang kelima, benda yang dihormati, maknanya benda yang menjadi makanan. Sama ada makanan manusia ataupun makanan haiwan, tak boleh. Tulang kan, tulang itu makanan haiwan. Jadi tak boleh untuk digunakan sebagai alat istinja. Tu tak boleh. Rumput kering kalau yang dia kesat apa semua tu, tu boleh guna. Tapi kalau rumput kering yang dia dah hancur, tak boleh lah. Tak boleh untuk guna untuk istinja. Ini maknanya alat-alat berkaitan dengan alat-alat istinja. Sebab tu kalau tidak ada air, kita boleh guna batu. Guna permukaan batu tu. Nanti ada kita sebut tentang cara untuk guna permukaan batu ketika mana istinja. Baik, kemudian cara beristinja. Cara kita nak istinja. Cara yang kita nak istinja ada dua. Cara beristinja tu ada dua. Pertama, yang paling afdal, yang paling utama sekali, iaitu menggunakan air dan batu sama-sama. Guna air dan guna batu. Itu cara istinja. Caranya apa? Caranya kita gunakan batu dahulu, kemudian baru gunakan air. Itu cara yang paling utama, paling afdal. Lepas ni kena bawa batu pergi tandas lah. Kalau kita nak dapat pahala paling afdal lah.
Tapi kalau tak guna batu pun dah ada air, dah mencukupi, dah memadai. Tapi kalau nak dapat yang utamanya, guna batu dahulu, tanggalkan najis tu, lepas tu cuci dengan air. Ini nak cerita tentang yang mana yang lebih afdal, Jika perlu, ini yang kedua, jika perlu memilih antara kedua-duanya, sama ada air ataupun batu, maka afdal menggunakan air. Kalau ada dua-dua, air ada, batu ada, itu afdal pilih air. Sekarang kita ada air, tak perlu dah nak pilih batu, sebab dah ada air, memadai dah dengan air. Sebab apa? Dah cuci guna air tu dah bersih dah, tak perlu lagi pada batu. Tapi kalau nak guna dua-dua, boleh guna batu dahulu, kemudian baru air. Ini dari segi yang mana lebih afdal. Cuma tidak disunatkan kita guna air lepas tu guna batu, tak ada manfaat. Dah guna air bersih dah, apa manfaat lagi nak guna batu? Tu tak ada manfaat. Bahkan tidak disunnahkan. Kerana tidak mendatangkan faedah, kerana najis dah bersih dah hilanglah dengan menggunakan air. Tidak perlu lagi menggunakan batu setelah pada itu. Okey, baik, berkenaan dengan batu. Batu macam mana yang kita nak guna tu untuk apa? Hilangkan najis kita. Batu di sini merujuk kepada benda yang padat. Batu yang padat, yang suci. Yang dapat menghilangkan, menanggalkan najis. Dan bukan batu yang dihormati oleh syarak. Bukan sesuatu yang dihormati oleh syarak. Contoh, ada yang ambil batu bata masjid yang diwakafkan, tak boleh lah. Itu dah dihormati kan. Itu benda wakaf. Benda padat tetapi ada najis. Kalau batu tu dia benda padat tapi ada najis, pun tak boleh guna juga. Tu tak boleh guna. Dan haram menggunakan makanan tadi, makanan manusia, makanan binatang tu haram menggunakan. Walaupun dia kesat, ataupun keras. Kemudian syarat-syarat sah beristinja. Okey, ini kalau kita nak guna batu, syarat sah istinja dengan menggunakan batu ni ada 8. Ada 8 perkara. Yang pertama, hendaklah menggunakan 3 biji batu. 3 biji batu. Guna dalam jumlah yang ganjil lah, 3 biji. 3 biji batu. Maksudnya kita nak istinja tu tak ada air, kita istinja, kita carilah batu 3 biji. 3 ketul batu. 3 ketul batu yang maknanya permukaan dia kesat. Janganlah permukaan dia tu tajam. Nanti cala bala habis kan. Satu hal pula nak kena pergi hospital ke apa semua. Cari yang permukaan dia tu kesat tapi tidak tajam, tidak boleh melukakan. Jangan cari yang licin. Yang licin tu tak mendatangkan faedah juga, tak boleh nak menanggalkan najis. Jadi cari yang 3 ketul batu yang permukaannya kesat. Menggunakan 3 ketul batu dan mengusap najis dengan setiap batu itu. Maksudnya kita guna 3 ketul batu, kita kesat, buang, kesat, buang, kesat, buang. Sampai habis 3 ketul batu. Tapi kalau misalnya najis tu banyak, 3 ketul tak cukup. 3 biji batu tu tak cukup, tambah lagi dengan jumlah yang ganjil. 3 tadi tak tambah lagi dengan jumlah yang ganjil. Maknanya 3 tambah lagi lah 4 supaya jadi ganjil. Kita tambah tu sehinggalah najis kita tu benar-benar hilang, benar-benar dapat ditanggalkan. Tetapi menggunakan jumlah yang ganjil. Sunat menggunakan batu dengan jumlah yang ganjil. Bukan ialah wajib. Cumanya bila kita guna dengan jumlah yang ganjil itu dapat pahala, sebab disunatkan guna dengan jumlah yang ganjil. Tapi kalau 3 tu dah cukup, dah memadai 3 ketul batu tu. Adapun 1 pun dah cukup. 1 pun dah cukup, cukuplah dengan seketul batu tu. Tapi kalau seketul batu tu kita boleh guna 3 permukaan. Maksudnya permukaan pertama,
pusinglah permukaan kedua dan permukaan yang ketiga. Buat macam itulah. Boleh guna seketul batu, sebiji batu, tapi dengan 3 permukaan. 3 permukaan. Kalau dengan menggunakan sebiji batu tu boleh menghilangkan najis. Dengan kita gunakan 3 permukaan tadi, tak perlu guna sampai 3 ataupun jumlah yang ganjil yang lain. Cukup dengan sebiji batu, seketul batu saja. Itu yang pertama. Dengan 3 biji batu ataupun jumlah yang ganjil. Kemudian yang kedua, perkara yang kedua adalah batu itu boleh membersihkan tempat najis. Syarat yang kedua adalah batu itu boleh membersihkan tempat najis. Maksudnya kalau yang tajam tadi tak boleh nak bersihkan tempat najis. Mesti permukaan yang kesat yang boleh membersihkan tempat najis. Apa maksud tempat najis ni? Ni pun kena faham juga. Tempat najis di sini ada 3. Tempat najis di sini ada 3. Yang dimasukkan tempat najis ni ada 3. Yang pertama, lubang dubur ketika berdiri. Lubang dubur yang tertutup ketika berdiri. Ini masalah fiqh. Bila kita berdiri, lubang dubur itu tertutup. Bila kita bercangkung, dia akan terbuka. Itu maksud tempat najis yang pertama. Yang kedua adalah kemaluan lelaki ataupun disebut zakar. Itu tempat najis yang kedua. Tempat najis yang kedua. Tempat yang najis yang ketiga adalah bibir kemaluan perempuan ataupun disebut faraj. Jadi tempat najis itu ada 3. Dubur tadi, yang lelaki dan juga yang perempuan. Jadi ada 3 tempat najis. Jadi batu yang kita nak guna tadi mesti sesuai dengan tempat najis tu. Boleh menghilangkan najis yang ada di tempat najis tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, hendaklah najis tersebut belum kering. Kena pastikan najis tu masih basah, belum kering. Supaya senang kita bersihkan dengan batu tersebut. Kalau dah kering, batu tu tak ada manfaat lagi, tak dapat lagi nak bersihkan najis tersebut kalau dah kering. Kalau najis tu dah kering, ketika itu wajib guna air juga, kena cari air jugalah. Macam mana pun kena cari air juga. Jadi nak bersih tu sebelum najis tu kering. Dia masih basah-basah lagi, masa tu kita guna batu. Kalau benda tu kesat, kalau kesat lah boleh gunalah. Kesat tu boleh guna, dia tak boleh mencederakan. Boleh guna kalau kesat. Syarat ni kesat. Tapi mesti cari batu dulu. Mesti ikut tertib dia. Tak ada air, cari batu. Jangan tak ada air terus pergi kayu ke atau pergi benda lain. Kena ikut tertib dia. Kena ikut tertib. Tertib ni penting. Jangan ingat apa yang mudah saja ada depan mata gitu kita tak. Ikut tertib. Cari batu dulu. Takkanlah tak ada batu kan? Mustahil lah tak ada batu. Kan? Cari batu dulu. Lepas tu kalau dah tak ada batu, barulah guna benda lain. Seperti kayu yang kesat. Yang keempat, hendaklah najis tersebut belum berpindah ke tempat lain. Najis tu belum berpindah tempat lain. Kalau biar lama, kadang-kadang dia pindah ke tempat lain. Jangan biar najis tu pindah ke tempat lain. Maksudnya najis tu tak terkena di baju ke, tak terkena dekat anggota badan yang lain lah. Dia masih di tempat najis tersebut. Tempat najis yang 3 tu. 3 tadi kan, dia masih kat situ. Pastikan dia masih dekat situ. Sebelum bersihkan. Kalau dia dah berpindah daripada tempat dia yang 3 tadi, ketika itu wajib menggunakan air. Wajib menggunakan air. Kalau dia dah berpindah tu wajib menggunakan air. Jadi selama mana dia masih di 3 tempat tersebut, kita boleh menggunakan batu tadi.
ketika mana tidak ada air. Tapi kalau dah berpindah daripada 3 tempat tersebut, wajib guna air. Kemudian yang kelima, pastikan najis tu tidak bercampur dengan benda lain. Kena pastikan najis tu original najis tu, tak campur dengan benda lain. Contoh bercampur dengan debu ke, dengan apa, debu tanah ke apa ke, tak campur. Pastikan dia masih najis yang sebenar. Maksudnya kena cepat-cepat bersihkanlah. Jangan biar lama sehingga dia dah bercampur dengan benda lain. Kalau dia dah bercampur dengan benda lain, wajib guna air. Wajib guna air. Yang keenam sama seperti mana tadi, najis tu tak berpindah di tempat lain. Yang ketujuh, pastikan najis tu tidak terkena air. Pastikan najis tu tak terkena air. Air apa-apalah, air embun ke, air apa ke, pastikan tak terkena air. Kemudian yang ke-8 adalah batu yang digunakan itu bersih. Ni kena pastikan batu tu bersih. Tak sah gunakan batu yang tidak bersih. Baik, ini ada tambahan. Jadi itu 8 perkara yang berkaitan dengan batu tadi. Nak guna batu tu macam mana? Pastikan bersih, bersihkan kesat, bukan benda yang dimuliakan dan sebagainya. Baik, kalau ketika mana kita beristinja menggunakan air, sunat. Ini sunat, ini perkara sunat. Sunat kita basuh kubul dulu. Sunat basuh kemaluan hadapan dulu, baru basuh kemaluan belakang. Kemudian baru basuh kemaluan belakang. Jangan basuh kemaluan belakang dulu, baru basuh kemaluan depan. Tapi kalau najis tu memang keluar daripada kemaluan belakang saja, tak melibatkan kemaluan depan, memang basuh belakang sajalah. Misal kata najis keluar dua-dua, biasa berlaku kan. Biasa berlaku kan, buang najis besar, najis kecil pun keluar juga misal. Maksudnya dia keluar dua-dua. Bila keluar dua-dua, basuh mana dulu? Basuh yang depan dulu, kemudian baru basuh yang belakang. Tu kalau keluar najis tu di dua tempat tu. Kalau keluar najis di satu tempat, salah satu daripada tempat tersebut, maka basuh di tempat tersebut sajalah. Tempat yang tak terlibat tak perlu basuhlah. Kemudian seperti mana yang diingatkan oleh Imam Ghazali tadi, jangan beristinja di tempat qada hajat kalau tak ada mangkuk tandas. Kalau ada mangkuk tandas, tak ada masalah kita istinja di situ. Kenapa? Kerana takut air tu terpecik kena di baju ataupun pakaian kita. Kemudian kita pergi pada istibrak tadi. Istibrak tadi adalah cara kita nak melawaskan najis kita. Sebab bila kita dah masuk belum? Belum. Bila kita qada hajat, kadang-kadang najis tu, najis kecil ataupun najis besar tak keluar habis. Tak keluar habis. Bila tak keluar habis, kita kena istibrak. Kalau kita kemih, cara nak istibraknya adalah kita berdehim. Berdehim. Pertama berdehim. Kalau ada orang berdehim dalam tandas tu, jangan ingat dia buat apa pula, kena cuba berdehim tu. Istibrak. Kemudian yang kedua, melalukan jari di bawah kemaluan 3 kali. Maknanya lurut kemaluan lah. Ni kena belajar, lurut kemaluan. Supaya najis tu keluar. Najis keluar tu habis. Kalau tak, dia tersangkut tak keluar habis. Yang kedua. Yang ketiga, tunggu sekejap. Lepas dah lurut tu, tunggu sekejap. Jangan cepat-cepat basuh. Sebab takut dia ada titik-titik yang terakhir tu, kadang-kadang dia tak terasa, dia keluar. Itu kita sambung kemudian lah. Tak habis lagi istibrak ni, sambung pengajian akan datang. Dia ada detailnya nanti, penjelasannya nanti saya ulang baliklah cara nak istibrak tu, cara macam mana nak buat satu persatu. Yang ni tak perlu segan lah, sebab memang kena buat pun. Kalau kita tak buat macam tu, nanti najis tu masih ada di kemaluan kita tak bersih, lepas tu kita bawa sembahyang, maka sembahyang kita selamanya lah tak sah. Kalau hari-hari macam tu, hari-hari lah tak sah, jawab je.
Jadi itu penting nak kena tahu macam mana cara nak istinja supaya betul-betul najis yang keluar daripada tubuh badan itu kita istinja pun dalam keadaan bersih. Jadi sekadar itu saja yang dapat disampaikan pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah kurang itu daripada diri saya sendiri. Mohon maaf ada salah silap. Ada salah silap yang lebih mengetahui itu mohon bagi teguran lah. InsyaAllah akan diperbetulkan pada pengajian-pengajian yang akan datang. InsyaAllah pengajian akan datang kita akan sambung lagi lah. Jadi maknanya tak boleh nak ponteng kelas lah. Kalau ponteng kelas ada benda nanti tak jelas. Jadi sekadar itu saja. Wallahu a'lamu bissawab. Wa ilaihi marji'u wal ma'ab wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.